shoot terus pastikan flow gambar semua okey tau. By time you can just start untuk mana? participant. Ada dulu. Nanti boleh minta dekat dia orang, dekat kami. So nanti dia just masuk terus. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama sekali saya ucap terima kasih buat rakan-rakan media yang setia buat liputan, dan kita jangkakan kongres kali ini tentu sekali akan berlangsung sehingga ke malam, sebenarnya juga dengan pembukaan bagi Kongres Nasional Tahunan Keadilan sendiri yang bakal dihadiri oleh pimpinan-pimpinan utama. Pagi ini kita buka dengan wanita dan Angkatan Muda Keadilan. Dari segi keadilan sendiri, daripada Angkatan Muda Keadilan, alhamdulillah hari ini kehadiran mencecah 1,200, itu perwakilan dan pemerhati daripada 126 cabang yang telah pun dianggap sebagai layak sepenuhnya untuk berada dalam kongres kali ini, sesuai dengan apa yang diperuntukkan oleh perlembagaan dan juga peraturan tetap DMK. Selain daripada 126 cabang tersebut, tentu sekali kita juga terima rakan-rakan yang hadir daripada beberapa cabang yang berstatus penaja. Kita buka pintu kepada semua untuk hadir, dan setiap yang datang kali ini yang kalau berstatus perwakilan tentu sekali akan ada hak untuk mengundi, dan akan dibawa juga sebahagian nanti kepada Kongres Nasional. Selain daripada itu, hari ini juga kita turut dihadiri oleh rakan-rakan kerjasama kita daripada parti gabungan dalam Kerajaan Perpaduan yang hadir, tentu sekali daripada Ketua Pemuda UMNO, Ketua Pemuda Amanah, Naib Ketua Depsi, Ketua Pemuda APCO daripada Pakatan Harapan, kita juga ada daripada Pemuda Parti Bangsa, dan beberapa lain, KDM, dan juga Sabah Sarawak. Turut hadir tadi pagi, kami turut menerima kehadiran daripada rakan daripada Parti Tindakan Rakyat di Singapura. Ahli Parlimennya turut hadir memenuhi jemputan, jadi saya anggap ini sebagai satu penghormatan, terutama sekali dalam keadaan semasa yang mana kita juga berhadapan dengan pilihan raya kecil di Kemaman. Tentu ada kesuntukan masa, terutama daripada kalangan rakan-rakan dalam Kerajaan Perpaduan yang sedang giat berkempen, tapi diluangkan masa untuk hadir ke hari ini, jadi kami ucapkan juga terima kasih untuk yang itu. Bagi pelaksanaan kongres kali ini, ia dilaksanakan oleh Sekretariat yang ditubuhkan oleh Majlis Pimpinan Angkatan Muda Keadilan, dan alhamdulillah saya ucap terima kasih saya ambil peluang ini untuk ucap terima kasih pada Sekretariat yang telah berusaha keras memandangkan ini adalah kali pertama kita adakan kongres sejak daripada tertubuhnya Kerajaan Perpaduan, dan ini juga adalah satu ujian kepada terutama pimpinan baru, barisan kepimpinan baru Angkatan Muda Keadilan yang dipilih menerusi kongres yang lalu. Kongres yang lalu adalah kongres pemilihan. Ini adalah kali pertama barisan kepimpinan yang dipilih menerusi pemilihan lampau berkongres, dan kita harapkan bahawa ruang yang disediakan hari ini pentas perbahasan dan juga banyak lagi beberapa side event yang kita wujudkan dapat dimanfaatkan oleh semua, dan kita boleh bergerak ke hadapan dengan satu hala tuju dan kebersamaan yang lebih jelas. Saya ucap tahniah kepada semua perwakilan yang hadir kerana mereka juga di peringkat cabang terutama sekali berjaya melaksanakan kewajipan untuk majlis mesyuarat tahunan Angkatan Muda Keadilan cabang. Yang itu penting untuk memastikan di peringkat akar umbi kita punya organisasi tersusun dan sentiasa dapat bergerak tanpa ada orang kata kesulitan. Ini penting kerana kita tertakluk bawah peraturan yang ditetapkan oleh ROS. Sebagai kerajaan, kita juga harus memastikan bahawa tidak ada hiccup dalam soal yang demikian. Saya buka kepada soalan. Terima kasih. Boleh ulangkan tadi ada cakap despite being in the ruling side, we don't have the final say. Boleh ulangkan? Ini adalah satu bentuk penjelasan
terutama terhadap sikap dan juga peranan kita sebagai angkatan muda yang hari ini menjadi sebahagian daripada parti gabungan kerajaan. Jangan kerana kita sekarang ini adalah parti gabungan kerajaan, sebahagian daripada kerajaan, maka kita menganggap kita ini ada satu bentuk privilege yang berlebihan. Ada perkara-perkara yang kita kena hormati undang-undang tata kelola, dan ini sesuai dengan prinsip kita di peringkat keadilan dan juga kepimpinan yang telah pun dicetuskan ataupun telah pun ditetapkan oleh Perdana Menteri, bahawa ini bukan waktunya untuk kita sebagai sebuah kerajaan mengulang kembali kesilapan lampau yang banyak memberi kesan dan menjejaskan negara, terutama sekali kebajikan rakyat. Ini waktunya untuk kita pimpin negara ini dengan penuh tanggungjawab. Maka ada kedudukan, ada jawatan bukan alasan ataupun bukan orang kata satu peluang untuk kita bongkar kekayaan negara, terutama sekali untuk diri kita, sama ada secara individu maupun kita sendiri sebagai angkatan muda keadilan. Kita tidak ambil sikap demikian. Kita pastikan bahawa dalam bergerak sebagai sebuah parti, dalam bergerak sebagai sebuah sayap, kita tetap menjaga integriti, tetap menjaga reputasi, dan kita jaga kita punya tata kelola. Itu penting bagi saya supaya orang di luar sana, masyarakat yang menilai kita boleh yakin bahawa ini bukan satu pengulangan kepada sikap-sikap lama orang-orang politik. Lain? Jadi setahun pemerintahan Datuk Seri Anwar, bagaimana AMK menilai AMK? Dari sudut AMK, tentu sekali kita sahut setiap seruan yang dikeluarkan oleh Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri. Dia ada banyak pandangan. Tentu sekali kita harus akui beberapa perkara yang terbaik, beberapa perkara termasuk cabaran-cabaran yang perlu kita tangani dalam pentadbiran ini. Ini bukan pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim sendirian. Ini adalah satu gabungan parti politik kerajaan perpaduan yang menggagaskan Malaysia Madani. Ianya ada banyak cabaran, ianya ada banyak perkara yang perlu kita rungkai, menubuhkan sebuah kerajaan dengan menggabungkan komponen-komponen politik yang besar dalam negara, termasuk yang saling bercanggah selama ini, itu bukan satu kerja yang mudah. Namun saya kira atas iltizam, atas kerja keras, kesabaran dan wisdom, kebijaksanaan oleh Perdana Menteri, saya kira ini satu sejarah besar yang harus kita raikan dalam negara kita. Ada prestasi yang boleh kita banggakan, dan ada indikator yang boleh kita gunakan sebagai sedikit sebanyak cara untuk menilai tahap mana kita sekarang ini berada setelah setahun sebagai kerajaan di bawah pimpinan Perdana Menteri. Kalau lihat pada politik, kestabilan politik itu kita berjaya capai. Ancaman oleh pembangkang sejak pada awal tertubuhnya kerajaan sampai ke hari ini. Sekejap bulan 5, sekejap bulan 8, sekejap bulan 10, sekarang dah bulan 11. Menjelang bulan 12. Kestabilan politik sebenarnya di peringkat kerajaan tu semakin terbukti, dan ini satu perkembangan yang baik buat kita semua. Ia memberi satu dampak pada ekonomi dan memberi satu keyakinan bukan saja kepada pelabur tapi juga sebenarnya kepada rakyat sendiri. Yang keduanya indikator ekonomi. Dari suku ke suku, pertumbuhan itu sihat. Kita berhadapan dengan cabaran, terutama sekali daripada turun naik mata wang. Tapi turun naik mata wang itu walaupun demikian tidak sampai menenggelamkan usaha-usaha kerajaan. Kita tengok inflasi kita terus turun, kadar pengangguran kita terus turun, suku dari suku pertumbuhan ekonomi naik. Jadi ini satu dari segi makronya baik. Sekarang cabarannya adalah bagaimana kita nak menzahirkan dan terjemahkan pencapaian-pencapaian ekonomi ini pada peringkat lebih mikro. Bagaimana ianya boleh dengan secara langsung ataupun tidak langsung memberi kesan baik kepada terutama sekali kebajikan rakyat. Ya, ini cabaran yang sedang dihadapi, dan saya yakin dengan kerangka ekonomi madani
dan juga fokus kepada usaha untuk menyahkan kemiskinan tegar. Di kata lain, kita sudah pun letak satu bentuk matlamat yang jelas berpaksikan kepada kepentingan rakyat, bukan sekadar kita bercakap soal projek besar atau pencapaian-pencapaian yang maha hebat, tapi kita melihat kepada keperluan asas rakyat itu sendiri. Kita kena revisit. Kalau kita ingat balik dalam beberapa tahun yang lepas, Datuk Seri Anwar sebagai Ketua Pembangkang pada waktu itu telah pun membangkitkan soal indikator kemiskinan dalam negara kita. Bagaimana kita melihat sama ada benar atau tidak garis kemiskinan, kadar kemiskinan itu adalah realistik atau hanya sekadar angka dan statistik yang dikutip tanpa ada usul periksa. Hari ini kita berusaha untuk memastikan bahawa apa yang kita pernah angkat dahulu, apa yang pernah kita jadikan sebagai concern dahulu, diterjemahkan kepada dasar-dasar dan pelaksanaan di peringkat terutama sekali rakyat di bawah. Setahun Ketua Anwar dan juga disebabkan kesedaran politik akan faktor sokongan empat MP Pembangkang kepada Ketua Anwar. Saya kira isu ni jelas sejak daripada awal. Apabila kita tubuhkan kerajaan perpaduan, tawarannya adalah untuk semua, bukan hanya kepada satu blok politik, dua blok politik. Tawarannya diterima sama kepada Bersatu maupun PAS. Tapi ditolak. Kemudian kita anjurkan supaya ada satu bentuk persefahaman sesuai dengan amalan sebelum ini juga, supaya ada satu bentuk clarity dalam apa sekali bentuk susun atur politik kita dalam Dewan maupun di luar Dewan. Kalau dahulu kita adakan satu bentuk persefahaman antara Pembangkang Pakatan Harapan dengan Perikatan dan Barisan Nasional waktu itu di kerusi kerajaan, yang mana mengembalikan peruntukan terutama sekali buat rakyat di kawasan-kawasan yang ditadbir oleh pembangkang, dan itu berhasil, terutama sekali dalam bukan sahaja soal peruntukan buat rakyat di kawasan atau peruntukan buat ahli parlimen pembangkang, tetapi juga dari segi pelaksanaan dasar-dasar kerajaan. Kita buka peluang kepada kerajaan untuk melancar atau untuk melaksanakan apa sahaja polisi dan dasar mereka tanpa ada kekarangan yang bukan-bukan. Kalau perkara-perkara yang betul, yang perlu kita tentang dalam Dewan, kita akan tentang. Tapi perkara-perkara yang asas, perkara-perkara yang wajar, itu kita tidak usik. Itu bentuk persefahamannya. Tapi hari ini kita lihat politik itu makin runcing. Dia makin runcing dan dia banyak pemesongan. Perkara-perkara yang fundamental itu kita tak address. Perkara-perkara yang asas itu kita tidak kendalikan dengan betul. Kita banyak bergantung kepada hanya semata-mata serangan politik yang berbentuk sentimen, kadang-kadang bawa kepada fitnah. Jadi untuk meredakan suhu politik sedemikian, baiklah berunding. Dalam perundingan tersebut tentu sekali ada kelebihan buat siapa saja yang terlibat dalam rundingan-rundingan tersebut. Rundingan ni jelas, termanya jelas. Kita tidak pernah berselindung, bukannya buat di belakang tabir. Kita nak nyatakan dalam parlimen, dalam Dewan, Datuk Seri Anwar sendiri dah nyatakan boleh berjumpa, berbincang dengan timbalan Perdana Menteri Sri Fadilah. Itu perkara yang dilakukan dan mendepati. Dan kita pun tidak alang, kita pun tak kata unblock, satu blok kena datang. Kalau siapa yang sudi, mau bincang dan mau menyokong dasar-dasar kerajaan, kita teruskan. Dan dalam soal ini juga, kita tidak cabut hak mereka sebagai pembangkang. Ada perkara-perkara yang mungkin boleh dimainkan peranan mereka ini sebagai ahli parlimen pembangkang dalam Dewan, dia teruskan sesuai macam apa yang kita buat dahulu. Sewaktu kita laksanakan ataupun sewaktu kita adakan perjanjian atau persefahaman dengan kerajaan sebelum ini. Boleh kita nak bangkitkan perkara, boleh kita nak perdebatkan perkara-perkara atau usul yang dibawa oleh kerajaan. Tidak ada masalah, tidak ada ugutan, tidak ada katanya sebarang bentuk terma yang tidak wajar. So itu yang berlaku bagi saya. Jadi saya harap perkara ini lebih jelas lepas ini dan tidak lagi kita timbulkan ini perkara-perkara dan tuduhan-tuduhan yang liar
yang melibatkan soal rasuah dan sebagainya. Saya kira ini perkara yang sengaja nak alihkan pandangan masyarakat kepada duduk letak perkara yang sebenar. Sedikit boleh. Saya tak turun lagi ke Maman. Di PRK Kemaman, kita telah pun delegate kerja-kerja untuk bantu calon yang berkempen di kawasan tertentu di Kemaman terutama sekali menerusi AMK Terengganu. Dan dalam masa yang sama, Pemuda Keadilan daripada negeri Kelantan dan juga negeri Pahang juga akan turut ikut bantu, terutama seusai daripada kongres ini, dan kebanyakan daripada pusat juga akan turun dalam minggu hadapan selepas kongres ini, insyaAllah. Saya sendiri pun akan ke Kemaman antara 28-29 begitu kita akan turun. Bagaimana percaturan kali ini? Ya, calon anak tempatan, pernah bersekolah, pernah menuntut di Kemaman. Dua-dua calon difahamkan daripada Besut. Seorang pernah bersekolah, seorang tak pernah bersekolah di Kemaman. Itu faktor lokal lah. Namun dari segi faktor kata kelebihan, calon yang diletakkan oleh Kerajaan Perpaduan menerusi Barisan Nasional itu seharusnya jadi satu peluang kepada rakyat di Kemaman dan negeri Terengganu untuk adakan satu jambatan antara Terengganu dan juga Kerajaan Pusat. Sekarang ni tak ada jambatan, itu masalahnya. Clean sweep di Terengganu. Jadi ada kelebihan kalau kita ada ahli parlimen daripada negeri Terengganu yang datangnya daripada Kerajaan Perpaduan. Jadi itu akan beri satu kelebihan kepada calon yang kita letakkan. Dan memang kita harap rakyat di Kemaman terutama sekali boleh menilai bahawa ini peluang untuk kita adakan satu jambatan lah soal penguasaan politik oleh perikatan di negeri Terengganu. Tak ada isu calon tu menteri besar, dia pun dah pun ada peranan dan ada kedudukannya. Di peringkat DUN pun sama, mereka ada kedudukan yang kukuh. Jadi tak ada isu pun kalau contohnya untuk Kemaman diberikan kepada Kerajaan Perpaduan. So untuk anak muda untuk tarik golongan muda. Untuk tarik golongan muda ni, saya kira macam ni, kita ada banyak perkara yang kita pernah cuba buat selama ini dalam soal mendekati golongan muda. Yang satu perkara kita faham bahawa golongan muda ni pola pemikiran, kanta matanya, fokusnya tidak semestinya kepada apa yang berlaku on the ground. Sedikit sebanyak mereka juga banyak mengambil input, mengambil makluman, pandangan daripada social media dan sebagainya. Tentu sekali kita harap lebih banyak kita boleh lakukan dari sudut yang tu, dan di social media tu sendiri kita boleh tonjolkan lah, terutama sekali kelebihan yang boleh ditawarkan oleh calon Barisan Nasional Kerajaan Perpaduan. Ada soalan? Semalam perhimpunan Agung Bersatu Nasiruddin didakwa PM buntu untuk pulihkan ekonomi melalui kerangka ekonomi madani. Pandangan Malaysia. Saya rasa dia yang buntu, sebab tu tahun depan dia tak sambung jawatan. Dia dah buntu, tak ada benda nak serang. Kita buat semua perkara dari awal sampai ke akhir. Kita baru bentangkan belanjawan, kajian separuh penggal sebelum itu, kerangka ekonomi madani, semua perkara jelas. Kita letakkan perkara yang paling asas dan perkara struktur. Jadi sengajalah saya kira bagi Nasiruddin untuk bangkitkan perkara yang menyedapkan hati sendiri. Dalam Dewan baru-baru ini pun soal jawab lisan dengan Menteri Ekonomi pun begitu juga dialihkan Tianggul, soalan asal lain, soalan tambahannya lain, kerana dia, kami anggap buntu lah, dia yang buntu, tak tahu nak tanya apa, tak tahu nak pertikai apa. Dia pertikailah apa saja yang boleh pertikai. Tapi nak saya sendiri pasal padang.
Padang kita. Pada yang baru claim itu ada nak repair balik ke apa? Dah. Itu sedang dibuat. Dia selalu orang akan khawatir bagus bagi perhatian kepada keadaan Padang. Tapi kita memang sudah pun bersedia, sebab tu sistem Padang yang baru ini memang sedikit lebih sophisticated. Bila ada kerosakan, kita akan bawa masuk ganti supaya tidak menjejaskan penggunaan lah. Tapi tentu sekali ia memakan sedikit masa untuk lebih kukuh. Tapi bila kita tengok kawasan yang terjejas tu, kebanyakannya bukan kawasan yang susah untuk dijaga. Kawasan di tengah-tengah tu lebih mudah kerana ada pancaran cahaya matahari. Kalau yang tepi tu kita boleh risau sebab tepi ni dia kurang cahaya matahari, jadi bila kita tanam rumput baru akarnya sedikit lambat untuk respon. Tapi itu dalam proses lah. Dah sudah dilakukan sejak daripada tamat konsert tersebut, terus buat. Dibatalkan. Sebab, tapi bukan sebab Padang lah, dibatalkan penganjur sendiri bantal. So, tak ada isu. Jadi dia ada tempoh masa untuk baik pulih Padang tu sebelum permainan. Boleh. Tak ada masalah. Kalau tak boleh, kita akan bincang dengan pihak FAM untuk, tapi tak ada isu. Setakat ni isunya bukan soal boleh tak boleh guna Padang. Boleh, tapi kualiti dia tu kita harap dia boleh cepat sikit lah, ambil masa yang ada ni. Dengan kelebihan cahaya matahari tu kita harap dia boleh kukuh dan sedia untuk digunakan. 2 minggu macam tu lebih, 2 minggu 3 minggu. So okay, alright. Okay. Macam ada konsert buat balik, lepas tu kena betul balik. So ada alternatif lain lah, ataupun stadium lain yang boleh dicadangkan untuk buat konsert-konsert macam ni? Saya harap kita boleh konsert Konsert ni atas penganjur sebenarnya. Size. Ikut saiz lah. Kalau kecil lah Axiata boleh. Paling besar. So ada alternatif lain lah. Ada sebenarnya, tapi bergantung penganjur, bukan saya. Tapi bagi pihak KPS ini mungkin boleh bagi cadangan ke kat penganjur. Dia bergantung lah. Bukan semua kita terima. Kalau sesuai baru kita terima. Kalau perlu kapasiti besar kita terima. Kalau yang kapasiti kecil-kecil memang kita akan bagi alternatif lain. Sebenarnya kita pun ada kesedaran tu untuk pastikan senang urus kan. So okay, alright. Okay. Say. Konsert like the Bollywood, I think so, yeah. But nothing to do with Padang or anything from government. Actually is from the organizer. Organizing tu dia batalkan. Kita makan dulu. Thank you. Sekejap dalam bilik. Ya, tapi Yaling boleh keluar. Okay, terima kasih. Ada sesi dengan berdahari. Pak Kamil, itu tanya Kamil. Nanti apa nama? Layas makan sekali. Aku bawa dia orang pergi Dewan. Rakan-rakan media yang tak tunggu jap ada dengan